KPM. Wah, cantik hutan ni. Cuaca pun cerah. Weh, bunyi apa tu? Cikgu Fitri! Cikgu Fitri, Fan takut Kenapa, sikit. Fan? Kenapa? Bunyi harimau lah, cikgu. Jangan takut, Fan. Hari ni kita nak belajar tentang hidupan liar di Malaysia. Hidupan liar di Malaysia? Ya, Fan Fan. kurang faham lah, cikgu. Nak tahu tak? Nak tahu? Nak tahu. Jom kita masuk kelas. Okey, jom. jom. Saya ikut cikgu lah. Jangan dekat cikgu. Tengah bunyi. Jangan bunyi. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot Mendengar Rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi untuk hari ini. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Baiklah, hari ini seperti biasa kita akan bersama dalam mata pelajaran Geografi untuk tingkatan 3 dengan tajuknya Hidupan Liar di Malaysia. Jadi mungkin menjadi persoalan kepada anda semua, siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Itulah dia profil guru yang bersama Irfan hari ini, Cikgu Muhammad Khairul Fitri bin Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman, Bentong, Pahang. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah baik. Irfan sihat? Saya macam biasa, macamlah terkejut sikit nampak harimau tadi. Jangan terkejut. Okey. Baiklah, Cikgu, kita juga bersama dengan seorang guru yang merupakan jurubahasa untuk hari ini, iaitu Cikgu Azliana binti Mashuri dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Ceras, Kuala Lumpur. Terima kasih, Cikgu, kerana turut bersama kami untuk segmen hari ini. Baiklah, Cikgu. Hari ini Cikgu cakap tadi kita nak belajar mengenai hidupan liar di Malaysia. Ya. Jadi sebagai pengenalannya, mukadimah, mungkin Cikgu berceritakan sedikit. Silakan. Okey, pengenalannya kita sebagai mukadimah kita akan belajar tentang topik hidupan liar di Malaysia. Kita nak berkenalan dengan haiwan yang wujud ataupun haiwan liar yang ada di negara kita ni, Fan. Okey. Sudah semestinya objektif kita pada hari ini. Okey, apa yang akan kita pelajari, yang pertama adalah mengenal pasti hidupan liar di Malaysia. Ada sebahagian hidupan liar, ada sebahagiannya haiwan ternakan. Kadang-kadang kita terkeliru. Betul. Dan ada juga hidupan liar yang wujud di luar negara tetapi kita bawa masuk ke negara kita sebagai untuk pendidikan. Okey. Yang kedua adalah untuk menghuraikan kepentingan hidupan liar di Malaysia ni. Apa kepentingan hidupan liar di Malaysia ni? Adakah dia memberi manfaat kepada kita manusia dan alam sekitar khususnya? Yang ketiga, kita akan membahaskan kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Apa yang manusia buat sampai hidupan liar ni ataupun haiwan liar ni dia boleh terancam. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan menjelaskan tadi melalui contoh usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Kita tengok yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, ada 4 perkara lah kita akan pelajari pada hari ini, Fan. Baik, jadi itulah 4 perkara ini. Jadi apa kata kita mulakan dengan pembelajaran kita? Kita Silakan, mulakan seperti mana yang Irfan terkejut tadi. Betul, terkejut tadi, kita tengok tentang harimau. Di studio kita ada harimau, ada bunyi harimau. Betul. Okey, ini adalah harimau Malaya seperti yang dipaparkan di slide. Harimau Malaya, populasi kira-kira 250 ekor hingga 340 ekor sahaja. Okey, ini data yang kita dapat kenal pastilah. Okey, yang dapat kita kenal pasti kewujudan harimau Malaya di negara kita. Okey, kita tengok habitat. Habitat dia, maksud habitat ni, Fan, adalah tempat tinggal dia. Tempat tinggal, rumah dia lah. Rumah dia lah. Macam kita ada rumah kita sendiri, harimau pun dia ada rumah dia lah. Okey, dia berkeliaran dalam habitat sekitar hutan pamar, hutan paya gambut, hutan gunung dan belukar kecil yang terdapat di seluruh negara kita lah. Okey, lokasi tersebar dari hutan paya hingga hutan pegunungan rendah. Okey,
cara pemakanan dia karnivor. Karnivor. Apa maksud karnivor tu Fan? Mungkin Fan pernah belajar sebelum ni kan. Karnivor ni cikgu Ifan faham dia memang makan daging saja. Yes. Okey, makan daging sahaja. Okey, itu istilah baharu karnivor Okey, mungkin kalau zaman dahulu saya kongsi pengetahuan saya dan Ifan dan murid-murid yang berada di rumah sekarang. Okey. Okey, karnivor kalau dulu istilah lama-lama dulu dipanggil maging. Haiwan yang makan daging. Okey, maging. Maging. Kalau daun maun, haiwan yang makan daun. Okey, itulah sedikit info lah yang boleh saya kongsikan dengan Ifan dan murid-murid di rumah. Okey, itu fakta berkaitan dengan harimau Melaya. Adakah harimau Melaya saja yang wujud di negara kita, Ifan? Okey, banyak lagi kita akan tahu selepas ini. Kita tengok fakta menarik tentang harimau Melaya ni. Sebab kita nak belajar tentang harimau je dulu pengenalan. Sebab harimau ni dikatakan dah semakin pupus menghampiri kepada pupus. Kita tak nak lah, kita nak lindungi dia, kita nak sayangi dia supaya kekal dalam habitat semula jadi di negara kita. Apa yang menarik yang pertama adalah setiap harimau mempunyai corak belang yang berbeza seperti cap jari manusia. Oh, iya ke cikgu? Ifan baru tahu juga perkara ni. Cap jari kita kan, setiap orang dia berbeza. Setiap orang berbeza. Begitu ke corak tu. Kalau Ifan tengok patung model harimau yang berada bersama kita pada hari ini ataupun boleh rujuk gambar di slide yang dipaparkan. Okey, corak belang-belang hitam tu dia tak sama. Tak sama. Walaupun dari keluarga yang sama ataupun ibu yang sama, anak yang sama, dia tidak sama. Dia berbeza 100%. Setiap harimau mempunyai corak yang berbeza. Dia nampak macam sama, tapi tak sama. Mungkin dia ada yang kecil sikit garisan dia, ada yang besar sedikit garisan dia. Itu fakta menarik yang pertama. Yang kedua adalah penglihatan harimau pada waktu malam adalah 6 kali ganda lebih baik daripada manusia. Okey, baru Ifan tahu juga perkara ni cikgu. Okey, 6 kali ganda tu maksudnya penglihatan dia jauh lebih baik daripada kita ataupun haiwan-haiwan lain. Sebab itulah ia mempunyai keistimewaan untuk memburu ataupun mencari makanan pada waktu malam. Agak-agak kalau terserempak dengan harimau pada waktu malam, lari ke atau tunggu di macam kita? Kalau macam tu cikgu, Ifan akan buka 1000 langkah. Lari terus. Okey, itu adalah fakta menarik tentang harimau Melaya. Ada tak soalan yang Ifan nak tanya saya lah tentang harimau ni? Jangan tanya banyak-banyak, kadang-kadang tak tahu juga. Tapi saya dah kongsikan 2 perkara menarik tentang harimau Melaya. Harimau Melaya ni. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan dekat mana cikgu kita lokasi di mana banyaknya spesies harimau Melaya ni? Harimau Melaya ni mungkin kalau di Semenanjung Malaysia, di kawasan-kawasan hutan yang belum diteroka lah. Contohnya di pedalaman Pahang. Okey, di pedalaman Kelantan. Okey, masuk pedalaman yang maksudnya kawasan yang jauh daripada pertempatan manusia lah. Kerana haiwan ini dia sensitif. Okey, mungkin dia tidak mahu diganggu. Okey, maka mereka duduk di kawasan-kawasan pedalaman. Baik cikgu. Dan kalau nak mudah lagi, apa susah? Kita ada zoo negara. Betul tak cikgu? Betul, ada zoo negara. Tapi berhati-hati kalau pergi ke zoo negara, takut tertukar dengan harimau jenis lain. Contohnya harimau Siberia yang sama juga rupanya tapi dia berwarna putih. Harimau Siberia sebab dia duduk di kawasan yang asal dia adalah kawasan sejuk. Betul. So dia berwarna jadi dia berwarna putih. Okey cikgu. Baiklah, terima kasih atas perkongsian ilmu untuk segmen kali ini. Dan Ifan telah faham bagaimana adanya fakta menarik mengenai harimau Melaya menjadi kebanggaan warisan negara kita. Baiklah cikgu, untuk sekarang ini kita akan berhenti berehat seketika. Kembali kita dengan pelbagai lagi perkongsian bersama dengan Cikgu Fitri selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM, khususnya dalam mata pelajaran geografi untuk tingkatan 3 hidupan liar di Malaysia. Kalau anda melihat di sini, Irfan ada penyu, ada juga kura-kura, harimau dan
ada monyet di situ. Jadi Cikgu Fitri, Okey. untuk segmen kali ini, apa pula yang akan kita sentuh? Kita sambung untuk mengenai hidupan liar yang lain yang wujud di negara kita lah. Saya ada bagi beberapa contoh hidupan liar yang perlu kita beri tumpuan kerana kebanyakan haiwan ini dah hampir pupus. Kita kena sama-sama berusaha untuk memastikan hidupan liar ini kekal menjadi warisan negara kita. Betul. Yang pertama adalah tapir. Populasi kira-kira 1,100 hingga 1,500 ekor sahaja yang tinggal. Sikit je, Cikgu. Sikit sahaja. Manakah lokasi habitat dia? Habitat dia tempat tinggal kah? Hutan tropika di negara kita lah. Sudah semestinya. Haiwan ini tidak boleh tinggal berhampiran dengan pantai atau sebagainya. Tak boleh, tak boleh duduk di kawasan pedalaman hutan tropika di negara kita. Lokasi tersebar secara meluas dari hutan paya hingga hutan pergunungan rendah di semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia lah. Dan cara pemakanan dia adalah herbivore. Herbivore ni tak silap saya yang makan daun saja, Cikgu. Dia makan daun. Tidak makan daging lah, makan daun ataupun serangga, bukan serangga, madu. Cikgu Ifat tanya, tapi ni memang tak ada dekat Sabah Sarawak, Cikgu? Setakat ini yang kita kena pasti ada, cuma populasi dia tidak banyak lah. Dan yang dia banyak berada di semenanjung Malaysia. Kita teruskan haiwan lain lah. Orang utan yang ni banyak dekat Sabah. Banyak di Sabah. Orang utan kena murid-murid di rumah, dan Ifan sendiri di studio bersama saya, jangan salah istilah. Kadang-kadang orang sebut orang hutan. Betul. Yes, bukan orang hutan tetapi orang utan. Itu adalah istilah sebutan yang sebenar lah. Yang kita belajar, kita cuba menghasilkan, menyebut perkara-perkara yang betul, kita biasakan yang betul. Populasi kira-kira 12,300 ekor. Banyak banyak juga yang berada di Sabah lah. Pulau Borneo. Habitat hutan tanah rendah, hutan tropika, hutan paya dan hutan gunung. Dan lokasi dia Lanjak Intimau Wildlife Sanctuary, Taman Negara Batang Air dan Pusat Pemulihan Orang Utan Sepiluk di Sabah. Dan cara pemakanan dia omnivore. Alamak. Kalau tadi herbivore makan daun, kalau yang carnivore makan daging. Kalau omnivore ni macam ni? Omnivore ni dia macam-macam dimakan. Macam-macam. Makan macam-macam. Saya pernah pengalaman rakan-rakan pergi ke Sepiluk Sabah ni. Dia minum susu. Susu macam kita juga. Macam kita kan. Dia minum susu, dia makan pisang, dia makan tumbuh-tumbuhan yang lain, contoh tebu dan sebagainya lah. Yang itu dikategorikan sebagai omnivore, yang makan daun dan daging. Kedua-duanya sekali. Itu adalah fakta berkaitan dengan orang utan. Itu adalah beberapa contoh lah hidupan liar yang wujud selain daripada yang kita ketahui harimau kan. Kita dah belajar tentang orang utan. Adanya haiwan lain. Boleh tak Ifan cuba kongsi dengan saya dan rakan-rakan di rumah kehidupan liar lain selain yang saya paparkan, yang kita telah pelajari tadi. Ada lagi selepas ni, tapi saya nak bagi Ifan cuba cungkil pengetahuan sedia ada berkaitan dengan hidupan liar negara kita. Kalau tadi cikgu dah berkongsi kepada kita mengenai orang utan, lepas tu tapi yang seterusnya Ifan boleh fikir ialah di Terengganu, cikgu. Di Terengganu iaitu penyu. Ada model penyu ya. Tapi nak betulkan apa? Penyu sebenar bukanlah berwarna pink. Bukan berwarna pink. Dia akan warna kelabu macam tu. Yang warna pink ni kita model replika bantal peluk sebenarnya. Bantal peluk nak bagi info, gambaran kepada murid-murid di rumah. Betul penyu. Selain pada penyu, kita ada juga yang sebenarnya kita ada gajah. Pygmy. Pygmy ni adalah gajah kecil kan. Gajah kecil. Dia hanya wujud di tempat-tempat tertentu je. Negara kita bertuah lah, kita ada gajah pygmy ni. Kita tengok populasi dia kurang daripada 1,500 ekor. Habitat tanah rendah dan lembah. Lokasi hutan di Kinabatangan, Tabin dan Tengah Sabah.
Okey, di Semenanjung Malaysia tak ada. Tak ada pigmi. Tak ada. Okey, dia banyak dia kepanggil gajah Borneo. Ada istilah panggil gajah Borneo, Pulau Borneo. Dia kecil berbanding dengan gajah-gajah lain. Kalau diletakkan di sebelah gajah Afrika, dia umpama langit dengan bumi berbeza saiz. Sangat berbeza saiz dia. Dia kecil je. Tak adalah kecil pada kita tapi besar lah kan. Tapi saiz gajah, saiz gajah kecil lah. Antara paling kecil lah. Okey. Dan cara pemakanan dia herbivore. Makan daun. Okey, biasalah orang yang makan daun ni dia macam manja-manja sikit. Okey. Comel-comel. Kalau makan daging ni macam harimau kan dia ganas. Gagah sikit. Okey, itulah perbezaan. Macam kita dua-dua makan untuk kelangsungan hidup. Itu adalah hidupan liar di Malaysia. Yang ketiga selepas kita tengok penyu tadi kan, Ifan beritahu penyu, dan sebelum tu kita belajar tentang orang utan dan gajah pigmi. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Boleh saya teruskan? Silakan. Okey, kepentingan tadi kita saya bagi contohlah, bukan bermaksud haiwan liar dekat Malaysia ni ada itu saja. Banyak lagi kan. Mungkin murid-murid di rumah boleh cuba-cuba cari okey, apakah haiwan-haiwan liar yang lain. Cuma yang pastinya haiwan ternakan seperti ayam bukanlah hidupan liar. Okey, itu haiwan ternakan lah. Okey, kita tengok kepentingan hidupan liar. Penting ke hidupan liar dekat Malaysia ni, Pan? Pentinglah, cikgu. Penting. Penting. Okey, apakah yang penting? Yang pertama adalah keseimbangan ekosistem. Okey. Jadi keseimbangan ekosistem amat penting bagi meneruskan kelangsungan hidup bagi haiwan dan tumbuhan secara langsung atau tidak langsung, kerana mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, hidupan liar adalah sebahagian daripada komponen siratan makanan. Siratan makanan yang food chain juga, cikgu? Ya kan, haiwan daun boleh tumbuhan. Okey. Haiwan makan tumbuhan. Betul. Lepas tu haiwan makan haiwan yang makan tumbuhan. Itu dipanggil ekosistem. Ada satu hilang, maka dah tak seimbang. Dah terjejas. Katalah tumbuhan tak ada. Haiwan hilang sumber makanan. Haiwan yang makan tumbuhan dah kurang sebab kurang makanan. Haiwan yang makan haiwan lain dah kurang semua, dia akan ada semua makanan. habis semua berturut-turut kepada dia punya kesan kepada rantaian makanan tersebut. Okey, gangguan mana-mana organisma dalam aras trofik akan mengubah aliran tenaga yang seterusnya akan menjejaskan keseimbangan ekosistem. Okey, baju organik hasil daripada penguraian tinja haiwan dapat membekalkan nutrien kepada tanah. Jadi kan haiwan, dia tinja haiwan, dia akan membekalkan baja lah, istilah yang paling senang. Nutrien, cikgu, nutrien baja kepada tumbuhan supaya tumbuhan tu boleh hidup dengan subur. Dan haiwan tadi makan tumbuhan. Ada haiwan lain yang makan pula haiwan lain. Okey, cantik susunan tu. Okey, untuk kehidupan kita. Okey. Jadi kita sebut tadi aras trofik ni adalah aras trofik seperti mana yang saya paparkan sekarang. Kita tengok pengeluar. Yang pertama pengeluar. Ini yang saya sebut tadi sebagai tumbuhan pengeluar. Dia akan memulakan rantaian ekosistem tadi, rantaian makanan. Yang kedua adalah pengguna primer ataupun yang pertama. Dia akan makan tumbuhan tadi. Okey, yang ketiga adalah pengguna sekunder. Yang haiwan yang makan pengguna primer tadi. Dan yang terakhir sekali adalah pengguna tertier, haiwan yang makan haiwan kepada haiwan yang makan. Yang panjanglah dia begitu. Tapi biasanya pengguna tertier ni adalah pemangsa. Yang ganas lah. Selain pada harimau, kita bagi helang. Ataupun Ifan nampak ada ular. Ular. Okey, ular. Rantaian makanan ataupun keseimbangan ekosistem ni penting. Okey, bayangkan kalau sumber yang pertama pengeluar tadi habis. Maka akan terjejas rantaian-rantaian yang lain. Saya harap sangat murid-murid di rumah dan Ifan boleh faham. Faham, cikgu? Faham mesti. Saya nak tanya faham atau tidak? Faham, cikgu. Faham atau tidak? Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan kepentingan pertama adalah keseimbangan ekosistem. Okey. Yang seterusnya, kepentingan hidupan liar di Malaysia, ekopelancongan. Apa yang ekopelancongan ni? Boleh tak bagi? Ataupun saya nak explain. Boleh saya cuba dulu, cikgu? Boleh cuba dulu. Ekopelancongan ni yang saya faham adalah di mana kita orang kata memberikan haiwan kita ini menjadi tumpuan kepada pelancong untuk datang. Dia sekaligus untuk menambah kepada kegiatan ekonomi negara kita juga. Okey, bagus. Saya boleh bagi Ifan satu bintang. Satu bintang. Okey, penilaian desain kita bagi
nak uji Irfan faham, memang faham lah. Memang faham. Bijak. Terima Sangat kasih. bijak. Okey, ada saya ulas jawapan Irfan tadi. Okey, ekopelancongan ni saya bagi yang paling ringkas untuk kita faham, murid-murid di rumah faham adalah pelancongan. Kita pergi melancong, tengok alam semula jadi. Tarikan. Alam semula jadi. Contoh yang lain adalah kita pergi melawat, tengok tempat haiwan liar dipelihara ataupun dijadikan sebagai tempat konservasi pemulihan hidupan liar ni, itu dia panggil ekopelancongan. Ataupun kita pergi melihat taman negara. Taman negara, betul. Tengok itu adalah ekopelancongan. Kalau kita pergi tengok orang tanam teh atau strawberry di Cameron Highland, itu dipanggil apa? Agropelancongan. Agro ni pertanian. Yes, pandai. Pandai. Ni kita teruskan pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Ya, betul. Tu yang saya tepatlah saya bagi bintang kat Irfan tadi. Terima kasih, cikgu. Okey. Tengok kepentingan yang kedua. Pendidikan. Kepentingan kedua, pendidikan, penubuhan pusat pemeliharaan dan pembiakbakaan spesies yang terancam. So, spesies yang terancam, contoh penyu tadi kan. Betul. Okey, banyakkan penyu ni dia pupus sebab kegiatan manusia yang ambil telur dia. Betul. Maka dia tak boleh nak menghasilkan banyak lagi penyu-penyu. So, kita buat pusat pemeliharaan untuk kita biakkan penyu ni supaya penyu ni tidak pupus dan semakin banyak. Okey, jumlah dia. Okey. Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran berkenaan hidupan liar ni. Sebab apa kita nak kaji? Supaya kita dapat memahami tabiat mereka. Betul. Dan kita seterusnya kita boleh memahami mereka dan kita boleh hidup bersama-sama dengan mereka. Sebab cikgu, kalau kita pergi zoo kan, kita boleh lihat sendiri dari segi penceritaan mengenai haiwan tersebut, dan juga kita boleh nampak nama saintifiknya. Ada info mengenai haiwan tersebut. Jadi itulah antara kegiatan yang boleh kita lakukan untuk bersama-sama hidup dalam ekosistem di dunia ini. Bagus. Okey. Yang sebenarnya kita tengok menjalinkan hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan hidupan liar melalui projek penyelidikan. Kita selidiklah. Sebab banyak agensi-agensi kerajaan ataupun bukan kerajaan yang boleh bekerjasama. Itulah kepentingan yang kedua. Kita tengok kepentingan yang ketiga. Yang keempat, cikgu. Yang ketiga, yang keempat dah. Biasalah. Cikgu. Tua-tua ni biasalah. Kerjaya dalam bidang profesional. Contoh veterina. Veterina ni kalau mungkin adik di rumah tak faham, veterina adalah doktor haiwan. Doktor haiwan. Mungkin ada cita-cita untuk menjadi doktor haiwan. Okey, teruskan di sini. Itu adalah kepentingan hidupan liar. Kita belajar seperti gambar yang dipaparkan ni, bagaimana haiwan yang cedera, harimau yang cedera dirawat oleh siapa? Doktor haiwan. Cikgu nak tahu tak, saya dulu sebenarnya waktu kecil-kecil dulu, cita-cita saya memang nak jadi seorang veterina. Sebab saya memang ada bela kucing dekat rumah. Waktu satu masa tu kucing saya sakit, cikgu. Saya rasa macam saya kena tolong kucing saya. Tapi sekarang ni Irfan tak boleh teruskan cerita tu. Jadi Irfan nak minta semua yang kat tengah menonton rakan-rakan di rumah dapatkan kata pengalaman dan jadi seorang veterina yang berjaya nanti. Itu cerita yang menarik, bagi sumber inspirasi kepada adik-adik di rumah. Penyelidik. Kita boleh penyelidik. Macam mana kita nak selidik? Mungkin ada baka-baka baru ataupun penyakit-penyakit yang boleh mengancam nyawa hidupan liar ni. Yang ketiga adalah pensyarah. Mungkin jadi pensyarah di universiti. Boleh juga. Untuk berkongsi. Macam saya tak boleh jadi pensyarah, saya jadi cikgu. Ilmu yang ada tu sifatnya mengajar, memberi ilmu. Kita menyebarkan ilmu. Dan yang keempat mungkin adalah ahli forensik. Forensiknya mungkin ada hidupan liar yang mati secara tiba-tiba. Ataupun mati kerana wabak penyakit. Jadi ahli forensik ni akan bertindak sebagai orang yang akan mendapatkan punca kematian. Bedah siasat. Bedah siasat. Itu adalah kepentingan hidupan liar di Malaysia. Kerjaya dalam bidang profesional. Kita nak uji ataupun kita nak tanya, nak tarik perhatian murid-murid di rumah dan Irfan sendiri kan. Kita dah belajar banyak tadi. Kita nak test lah. Nak uji. Antara berikut, manakah kepentingan hidupan liar kepada alam sekitar? Alam sekitar. Kata kuncinya kepada alam sekitar dan kepentingan. Baik. Kita boleh lihat yang pertama. Tengok satu persatu. Kalau untuk pendidikan bukan untuk alam sekitar, itu memang untuk manusia sendiri. Bagus. Yang kedua, ekopelancongan lebih kepada negara itu sendiri. Melibatkan ekonomi.
Yang ketiga, pembangunan kerjaya masih kepada manusia. Dan yang keempat, keseimbangan ekosistem sememangnya kepada alam sekitar. Kita tengok betul atau tidak betul. Betul. Okey. Tambah satu lagi bintang. Satu bintang. Satu bintang. Dah ada dua bintang ini. lah. Kita tengok di akhir nanti ke berapa bintang yang mampu. Irfan dapatkan. Di rumah pun saya yakin dapat sama macam Irfan. 2 bintang. Itu adalah berkaitan dengan apa yang kita telah terjadi. Mungkin ada kita nak Irfan nak tanya lagi lebih lanjut kepentingan lain lah. Mungkin selain cikgu apa berceritakan yang satu lagi kepentingan cikgu. Kepentingan lain. Tadi kita dah tentang pendidikan, ekopelancongan, pembangunan kerjaya, keseimbangan ekosistem kan. Lepas tu apa yang kepada alam sekitar adalah mengawal suhu sebenarnya. Mengawal suhu? Okey, mungkin cikgu boleh ceritakan lebih lanjut sikit. Mengawal suhu kan. Sebab hutan hidupan liar ni dia duduk di dalam hutan. Semula jadi. Sifat haiwan ni dia membebaskan gas karbon dioksida. Betul. Kalau membebaskan gas karbon dioksida ni diserap oleh apa? Tumbuhan. Untuk proses fotosintesis. Dan tumbuhan membebaskan oksigen. So penting juga haiwan ini dia membebaskan gas karbon dioksida, diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan membebaskan oksigen. Oksigen ni sifat dia sejuk. Dia sifat bayangkan kalau bebas tak ada oksigen. Panaslah cikgu. Panaslah kita. Karbon dioksida makin bertambah. Patutlah kalau kita pergi hutan cikgu, memang kita akan rasa sejuk kan tu. Selain itu, tumbuhan semula jadi ni dibebaskan wap air. So dia berinteraksi antara haiwan, tumbuhan dan manusia. Betul pentingnya haiwan ni kepada kehidupan kita. Selain daripada itu sumber makanan, tapi kita dah ada haiwan ternakan yang boleh dijadikan sebagai sumber makanan. So hidupan liar ni sebagai peneman kita dalam kehidupan dalam dunia ni. Baik cikgu, terima kasih atas segala perkongsian. Untuk segmen kali ini dah banyak Irfan belajar mengenai keseimbangan ekosistem dan kepentingan haiwan hidupan liar terhadap alam sekitar dan juga manusia sendiri. Baiklah cikgu, kalau begitu kita berhenti berehat seketika, boleh? Boleh. Kita kembali lagi dalam Didik TV selepas ini, jangan ke mana-mana. KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran Geografi tingkatan 3, dan sekarang ini kita akan beralih pula kepada subtopik yang seterusnya, iaitu kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Bersama dengan Cikgu Fitri hari ini. Jadi cikgu, apa kegiatan-kegiatan yang memang mengancam ni cikgu? Okey, kita teruskanlah dengan topik kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Okey, apa yang mengancam tu? Maksudnya yang boleh menjejaskan hidupan liar ni, mungkin menyebabkan kepupusan, kematian. Okey, yang pertama adalah aktiviti pembalakan. Okey, kegiatan pembalakan menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna. Fan tahu tak flora dan fauna itu apa? Tahu cikgu. Tahu kan? Kalau flora tumbuhan, fauna itu hidupan ataupun haiwan. Okey, pembalakan kan tebang pokok kan. Bila tebang pokok, habitat hidupan liar ni dah terancam dah musnah. Tak ada tempat dia nak tidur. Tak ada rumah dia. Tak ada rumah dia lah. Kita kalau tidur tepi jalan rasa macam tak berapa nak selamat. Begitu jugalah dengan hidupan liar. Okey. Permukaan tanah terdedah kepada ejen-ejen hakisan, ke tanah akan terhakis. Okey, kurangnya proses sejak peluhan, maksudnya bila pembalakan akan menyebabkan hutan dah menjadi panas. Okey. Peningkatan kandungan karbon dioksida di atmosfera yang turut meningkatkan suhu bumi. Okey, panas. Okey, sebab tumbuh haiwan dah tak ada. Okey, tumbuhan dah tak ada. Nak keluar oksigen kan? Kalau oksigen kan akan hidupan ni tak apa nak bernafas. Okey. Yang terakhir, tanah menjadi tandus, tanah kering. Tandus ni tanah yang keras, gersang tu. Okey, yang seterusnya hidupan liar diancam kepupusan. Okey, disebabkan oleh
pembalakan, maka hidupan liar akan diancam kepupusan. Baik. Dan seterusnya, kejadian banjir di kawasan tanah rendah turut menjejaskan kawasan pembiakan ataupun kawasan tempat tinggal hidupan liar. Seterusnya adalah akan berlakunya pencemaran sumber air. Macam kita mungkin kita boleh tapis air kan. Okey, ada loji penapis. Ada loji, Kalau harimau macam mana dia nak tapis? Okey, maka bila berlaku imbalakan pencemaran dan sebagainya akan menjejaskan hidupan liar dan mengancam mereka, dan mereka akan diancam kepupusan. Baik. Okey, itulah yang pertama, aktiviti yang pertama ataupun kegiatan yang pertama. Yang seterusnya adalah pengkuarian. Pengkuarian ni adalah kita lombong batu ataupun kita lombong mineral. Biasanya kuari ni adalah proses pemecahan batu untuk dijadikan bahan untuk pembinaan. Okay, contoh nak buat jalan raya, nak buat bangunan, nak buat simen, nak banjur semua kan. Itu dah pengkuarian. Aktiviti letupan bongkar batu di kawasan kuari mengakibatkan kemusnahan habitat hidupan liar kerana gegaran tu. Bunyi bising di kawasan kuari dan sekitar mengganggu ketenteraman hidupan liar. Mereka jadi takut, cikgu. Macam kita lah duduk tengah nak makan, nak minum kopi pagi. Ada bunyi orang pening motor. Kita rasa macam terganggu emosi. Begitu juga hidupan liar. Betul. Mereka terganggu emosi. Mereka pun ada emosi juga kan. Sebab dia adalah benda hidup. Okey. Yang seterusnya adalah pencemaran udara melalui habuk dan debu kering yang terampai di udara. Kerana mereka memerlukan oksigen untuk bernafas. Bila oksigen dicampur dengan pencemaran habuk, debu akan menyebabkan mereka terganggu. Sama lah macam kita kalau ada jerebu, cikgu kan? Macam terpaksa pakai pelitup muka. Betul. Okey. Tak pernah lagi jumpa hidupan liar pakai pelitup muka. Jadi sebab itulah kita kena jaga. Bantu mereka. Okey. Yang seterusnya adalah pencemaran air melalui air larian permukaan yang membawa debu dan kotoran ke sungai. Air tercemar, air keruh, air yang nampak seolah-olah macam sangat-sangat kotor akan menjejaskan hidupan liar. Baik. Okey. Berlaku banjir di kawasan yang rendah pun sama juga. Hidupan liar terpaksa mencari habitat baharu yang lebih selamat. Dia orang dah migrate, cikgu. Dah terpaksa mengembara mencari rumah baru. Nak beli rumah tak boleh macam kita. Tak boleh, tak mampu. Kena cari sendiri. Kena cari. Itu akan menyebabkan hidupan liar yang terancam. Okey. Kita kena memahami apa yang kita buat supaya mereka tak boleh beritahu kita. Telefon Irfan, janganlah macam ni. Tak boleh nak tidur ni. Macam nak kacau rumah saya. Tak boleh. Kita kena fahami mereka. Baguslah Irfan ni. Okey. Cepat mudah faham. Okey, saya yakinlah murid-murid di rumah, adik-adik di rumah yang bersama kita pada hari ini turut memahami dan cuba menyelami perasaan hidupan liar ni. Okey, yang seterusnya adalah pembinaan empangan. Empangan adalah kawasan takungan air untuk kegunaan manusia, sama ada untuk kegunaan domestik. Domestik ni maksudnya mandi, makan, minum, memasak. Okey, untuk kegunaan industri dan untuk menjana elektrik. Pembinaan empangan mengakibatkan kemusnahan hutan besar kerana perlu kawasan yang besar untuk takung air. Hutan akan musnah. Okey, habitat hidupan liar musnah. Okey, yang ketiga, keseimbangan ekosistem dan rantai makanan terjejas. Kesian kat hidupan liar ni kan. Okey, itu yang seterusnya adalah aktiviti pertanian. Sebab apa perlu tebang pokok untuk aktiviti pertanian? Sebab kita nak bersihkan kawasan tersebut untuk jana ekonomi kita. Tapi tanpa kita sedari, kita akan menyebabkan landscape asal berubah. Okey, kalau kawasan seperti yang dipaparkan sekarang, ada tak hidupan liar nak duduk kat situ? Tak ada lah. Kawasan terdedah. Kawasan terdedah kan. Okey, rantai makanan dalam ekosistem terganggu, kemusnahan habitat hidupan liar, kualiti tanah merosot, kehidupan air terjejas apabila racun serangga dan bahan kimia dibawa oleh air larian permukaan ke sungai. Kan kita tanam, contoh tadi kelapa sawit, getah ataupun tanaman lain, mesti kita gunakan baja. Jadi baja ni akan meresap masuk ke dalam tanah ataupun bila hujan turun, baja ni akan dibawa ke dalam sungai. Jadi dekat sungai adalah sumber air kepada hidupan liar. Maka mereka akan terganggu, terjejas, seterusnya menyebabkan mereka pupus. Okey. Lawan terakhir kaitan manusia mengancam hidupan liar adalah pengangkutan dan perhubungan. Hari kita bina jalan raya sebenarnya memudahkan kita, tapi sebenarnya tanpa kita sedari akan menyebabkan kita tebang hutan, penambangan hutan yang luas, kita habitat hidupan liar akan terganggu.
kehidupan liar bertindak mencari habitat yang baru. Mesti dah dilari kan. Sebab ada nak melintas jalan, ada kereta lalu. Ada kereta lalu. Waktu kalau Ifan pernah tengok, ada kejadian haiwan liar dilanggar oleh kereta. Betul. Kerana mereka adalah kawasan laluan mereka. Dan cikgu, untuk pengalaman saya sendiri, saya pernah lalu di kawasan Gerik, cikgu. Dan Irfan pernah terserempak dengan seekor gajah. Gajah tu apa dia punya perasaan, kalau kita boleh faham, dia marah sebenarnya. Dia marah, betul. Sebab dia susah nak cari makanan. Mungkin habitat dia terganggu, tempat tidur dia terganggu. Pengalaman yang bagus yang boleh bercerita dengan rakan-rakan lain untuk kita kongsi apa tindakan yang boleh kita lakukan. Terdapat hidupan liar mati akibat dilanggar oleh kenderaan semasa melintas jalan. Kita kurangkan perkara ini, kita boleh lindungi hidupan liar kita. Kita nak uji sikit, kita dah belajar. Dah faham sekarang ni kita nak uji minda. Kita uji minda tapi kita lain sikit daripada tadi. Ujian kali ini kita tawarkan 4 bintang. 4 bintang. Untuk dikumpul oleh Ifan dan adik-adik di rumah. Kita tengok teka selang kata di sebelah Ifan tu. Ada teka selang kata. Kita bagi ringkas je. Tak adalah susah. Ada melintang, ada menegak. Mungkin kita boleh selesaikan yang melintang dulu. Yang melintang dulu. Yang pertama, nombor 1 melintang. Apa soalannya? Pembinaan kawasan ini mengakibatkan kemusnahan hutan yang besar. Yang ini cikgu Yes. Bermula dengan huruf I. Mula huruf I dan kata kuncinya mengakibatkan kemusnahan hutan yang besar. Pembinaan kawasan. Dia kawasan yang takut air besar tadi. Takut air yang besar. Tahu dah jawapan dia adalah Ifan tulis dulu boleh tulis dulu. Betul lah cikgu. Tambahan lagi 1 bintang. 1 bintang lagi untuk Ifan. Jumlah keseluruhan 3 bintang lah yang dikumpul oleh Ifan. Tengok yang kedua, melintang juga nombor 2. Aktiviti ini menimbulkan bunyi bising. Bunyi bising tadi. Bunyi bising yang boleh mengganggu hidupan liar. Nombor 2 di bawah dia. Bunyi bising. Yang pecah batu ni, Pecah batu. Pecah batu ni. Saya bagi clue kat situ, huruf P. Kalau huruf P dia ada pembalakan, tapi bukan pembalakan tu kayu. Kayu. Tapi kalau ni untuk pecah-pecah bunyi bising. Pengkuarian. Pengkuarian. Cuba tulis dulu. Pengkuarian. Pengkuarian. P-E-N-G. Yang menegak pula Pak. Aktiviti penebangan hutan yang menyebabkan habitat hidupan liar musnah. Aktiviti tebang hutan. Tebang pokok. Tebang pokok tu. Yang ini cikgu Ifan tulis dulu. Tulis dulu. Saya boleh sambung. Ifan boleh sambung. Yang terakhir Wan. Kita ekonomi yang menyebabkan landscape asal berubah. Tadi kan daripada hutan tiba-tiba terang tempat tu. Diganti dengan tumbuhan lain, pokok lain. Apakah aktiviti tersebut? Tanam kelapa sawit, tanam getah. Mula huruf apa cikgu? P. Pertanian. Saja Ifan bagi masa sikit untuk murid-murid kat rumah pun cuba. Kita nak murid-murid di rumah follow kita pun ikut kita. Buat sama-sama kita uji. Kita semak semula. Semak semula. Tadi yang betul lah. Yang pertama ni empangan. Tambahan 1 bintang untuk Ifan. Melintang ke nombor 2. Pengkuarian. Aktiviti menimbulkan bunyi bising. Yang nombor 1 menegak. Pembalakan. Penebangan pokok lah. Pembalakan. Yang kedua menegak adalah pertanian. So, ada tambahan 4. Tadi terkumpul 2 bintang. Ada tambah 4. Ada 4 campur 2 apa, Pak? Berapa? Dia 6, cikgu. 6. Ada 6 bintang. 6 bintang setakat ini. Biasa orang dapat 5 bintang je. Tapi Ifan dapat 6. Dapat 6. Hebat. Saya yakin murid-murid di rumah juga hebat macam Ifan yang bersama saya di studio. Sebab tadi cikgu, Ifan dah dapat dah. Mereka tadi yang kat rumah dah call tadi. Dah maklum dah. Bagi tahu itu empangan itu dia orang dah bagi dah. Dah mesej dah. Dah mesej dulu. Okey cikgu, baiklah, terima kasih untuk segmen ini. Maknanya kita dah faham apakah kegiatan manusia yang telah mengancam ataupun menyebabkan kebusan untuk hidupan liar di Malaysia. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu. Dan untuk sekarang ini kita nak berhenti berehat
berehat seketika dan kita akan kembali lagi dalam Didik TV KPM selepas ini untuk banyak lagi perkongsian bersama dengan Cikgu Fitri. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran geografi di mana kita sedang belajar dengan lebih mendalam mengenai hidupan liar di Malaysia. Dan untuk segmen kali ini cikgu, kita akan memahami iaitu apa itu pemeliharaan dan juga pemuliharaan. Betul cikgu? Okey. Jadi apa kata kita mulakan? Kita teruskan, kita akan tengok usaha pemeliharaan dan pemuliharaan yang boleh dijalankan ataupun yang telah dijalankan untuk melindungi hidupan liar ni. Sebab tu kita kena faham dulu apakah yang dikatakan dengan pemeliharaan ni. Pemeliharaan ni adalah usaha mengekalkan keadaan asal sumber alam semula jadi daripada musnah. Sebagai contoh dekat murid-murid di rumah kan, kita beli basikal. Beli basikal. Kita tak nak basikal kita tu rosak. So kita jaga dia. Kalau angin kurang kita pump tayar, kita lap, kita basuh. Itu maksud pemeliharaan. Pemuliharaan pula adalah usaha memulihkan dan memelihara sumber alam semula jadi dengan bijak dan sistematik supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Bawa basikal, tiba-tiba basikal jatuh longkang, rosak. Balik kita baiki. Yang rosak tadi kita baiki. Pemeliharaan ni macam baiki. Macam baiki yang dah terjejas yang terjejas tu. Itu cara kita nak faham konsep pemeliharaan dan pemuliharaan. Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia yang pertama adalah melalui penguatkuasaan undang-undang. Jadi undang-undang boleh melindungi hidupan liar ni. Jangan tak tahu hidupan liar boleh dilindungi, boleh dipertahankan melalui undang-undang. Kita tengok Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 pindaan tahun 1985 berkaitan dengan haiwan, hukuman denda dan penjara kepada pesalah yang merosakkan dan mencemarkan sumber alam. Itu kena fahami. Kalau lepas ni kalau nak cemarkan alam, kena berhati-hati kerana ada undang-undang yang boleh dikenakan terhadap mereka yang bertanggungjawab dalam melakukan kesalahan ini. So, jangan takut kalau tak buat salah. Kita tak adalah kena hukuman. Kalau buat salah kena takut. Baru kena. Akta Perhutanan Negara tahun 1984. Larangan mengambil hasil hutan daripada kawasan hutan simpan kekal. Tak boleh kita bawa keluar sewenang-wenangnya. Yang ketiga adalah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar tahun 2010. Ini adalah pengisytiharan Rizab Hidupan Liar dan Kawasan Perlindungan Hidupan Liar. Maksudnya, kita isytiharkan bahawa kawasan itu adalah kawasan perlindungan ataupun kawasan tempat tinggal hidupan liar, maka kawasan itu tak boleh diteroka, tak boleh dibangunkan, tak boleh dicerobohkan. Siapa yang teroka, siapa ceroboh tu? Kita lah manusia. So kita kena faham, kita tak boleh ceroboh. Jangan kacau kawasan tu. Jangan kacau. No. Jangan kacau. Itu adalah undang-undang. Itu adalah langkah yang pertama. Ini adalah pemeliharaan. Usaha pemeliharaan yang kedua adalah kempen kesedaran. Kita ada kempen Save the Day. Selamatkan hari tu. Kempen ini adalah menyelamatkan penyu dan harimau. Malaysia memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepupusan haiwan-haiwan tersebut. Hari harimau. Hari harimau. Hari harimau sedunia ataupun hari harimau belang. Contoh macam itulah. Kempen We Hug Tapir. Peluk tapir ni. Comel ni. Kempen bersempena sambutan Hari Tapir Sedunia disambut pada 27 April setiap tahun. Meningkatkan kesedaran bahawa tapir merupakan spesies yang hampir pupus. Tahu tak tapir ni dia ada nama lain? Apa nama dia, cikgu? Dia nama lain dia boleh dipanggil tenok. Tenok. Biasa dengar? Tenok. Satu lagi ada istilah dia panggil cipan. Itu adalah nama bagi tapir. Tapi nama kita biasa sebut adalah tapir.
So kalau orang kata awak ni macam penggunaan istilah lain, ia sebenarnya betul. Tapi bahasa rasmi tapir lah. Okey. Kita kongsi-kongsi ilmu supaya kita tidak statik dengan satu ilmu sahaja. Saya setuju. Okey. Hari Tenggiling Sedunia. Hari Tenggiling Sedunia ni disambut pada hari Sabtu ketiga bulan Februari setiap tahun, menghentikan kegiatan perdagangan haram tenggiling. Tenggiling ni popular dieksport ke luar negara, okey, kerana dijadikan sebagai makanan eksotik. Makanan eksotik. Okey, makanan eksotik. So kita lindungi tenggiling. Itu adalah kempen kesedaran. Okey. Yang seterusnya adalah Pusat Konservasi dan Taman Negara. Pusat Konservasi dan Taman Negara adalah antara usaha yang dilakukan untuk melestarikan alam sekitar. Okey. Yang seterusnya adalah Pusat Konservasi ditubuhkan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, rekreasi dan ekologi. Taman negara pula merupakan habitat bagi kebanyakan spesies hidupan liar di Malaysia. Macam Ifan tanya tadi kan, harimau kat mana? Dekat Taman Negara Jerantut. Jerantut Pahang. Jerantut Pahang. Okey. Itu adalah kawasan habitat lah. Okey. Dekat negara kita ni banyak tempat konservasi, tempat pelindungan. Contoh dekat dengan kawasan tempat tinggal saya, Wan. Ada Pusat Konservasi Gajah di Kuala Gandah. Dekat situ kita boleh tengok melawat hidupan dia ni, gajah ni. Pada masa yang sama, gajah ini dipelihara dalam suasana habitat semula jadi. Macam dekat kawasan asal dia. Okey. Kalau ada yang mungkin merosakkan tanaman orang-orang lain ataupun penduduk, maka dibawa ke kawasan tersebut, diberi keselesaan kepada gajah tersebut untuk meneruskan kehidupan. Bagi rumah dekat dia. Rumah baru. Rumah baru, hidup baru, keselesaan baru dan mungkin rakan-rakan baru yang ada kat situ. Di situ juga mereka membiak juga. Membiak, mereka berjumpa dengan gajah-gajah daripada tempat lain di Malaysia, dan mereka boleh dikekalkan dia punya supaya tidak terancam. Okey. Yang seterusnya adalah impak penilaian impak alas sekitar EIA. Dipaparkan di skrin sekarang adalah maksud impak alas sekitar, tapi saya yakin adik-adik di rumah tapi kalau panjang-panjang ni susah nak faham. Saya ringkaskan. Silakan. Okey, nak bagi faham, EIA ni sebenarnya adalah, katalah Ifan nak bina satu kawasan bangunan contohnya ataupun kilang. Sebelum Ifan boleh laksana atau bina kilang tu, kita akan buat kajian dulu. Apa kesan kepada alam sekitar ataupun hidupan liar yang boleh wujud sekiranya kilang itu dibina. Apa haiwan yang ada kat situ? Apa haiwan kat situ. Dan apa langkah yang boleh kita ambil untuk elakkan kepupusan. Itu kita buat kajian awal. So bila kajian awal, kita boleh sediakan langkah awal. Bila dapat langkah awal, kita dapatlah melindungi hidupan liar ini. Kalau ada, kita boleh pindahkan dulu. Bagus. Itulah yang perlu dilakukan. Sama-sama kita melindungi hidupan liar kita di negara kita ni. Usaha pemeliharaan yang seterusnya adalah pewartaan hutan simpan. Kita wartakan hutan simpan supaya kawasan itu boleh dijadikan sebagai habitat hidupan liar. Yang seterusnya, pokok di kawasan hutan tidak boleh ditebang kerana dilindungi oleh undang-undang tadi. Kita dah belajar undang-undang tadi kan? Betul. Itulah pewartaan hutan simpan. Kita nak uji secara lisan. Tadi kita dah uji secara soalan paparan, lepas tu kita ada silang kata, lepas tu kita nak uji secara lisan lah. Kita dah belajar tadi pemeliharaan dan pemeliharaan lah. Sebagai seorang murid. Ifan dah murid saya sekarang, murid ataupun di rumah. Sebagai seorang murid, apa yang boleh Ifan lakukan untuk melindungi hidupan liar ni? Baik. Dan untuk menjawab soalan cikgu, sebagai seorang murid, apa yang boleh Ifan lakukan adalah untuk menyokong segala kempen yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk melindungi kehidupan liar di Malaysia. Bagus. Sebab kita sebagai seorang murid, Ifan murid, kita tak ada kemampuan untuk buat apa, tapi kita boleh sokong. Contoh sambutan Hari Tenggiling tadi, sama-sama kita menyokong aktiviti yang dilaksanakan. Itu adalah tanda kita sebagai seorang murid membantu usaha untuk melihara. Sangat bijak jawapan tu. Dan cikgu, Ifan juga nak tambah sedikit. Ifan bukan saja menyokong, tapi Ifan juga boleh mengajak rakan-rakan yang lain untuk turut serta dalam menyokong kempen-kempen ini. Ataupun menyertai aktiviti, contoh mewarna, membuat poster untuk menyokong aktiviti. Bagus. Saya suka dengan jawapan tersebut. Tadi dah dapat 6 bintang. Saya bagi tambahan satu lagi. Ada 7 bintang. 7 bintang ke seluruh cikgu. Saya
seronok jumpa Irfan. Terima kasih, Irfan cikgu. mudah faham dan saya yakin murid-murid di rumah pun mudah faham kerana saya cuba sampaikan dengan cara yang paling mudah dan mudah ringkas untuk difahami. Baik cikgu. Dan mungkin sekarang ini cikgu boleh berikan prestasi keseluruhan saya sebagai murid cikgu untuk hari ini. Okey, secara keseluruhan kita ada 7 tadi. Kita nilai Irfan dan murid-murid di rumah 7/7. 7/7. 7 daripada 7 Alhamdulillah. diperoleh oleh Irfan keseluruhannya adalah 100%. 100%. Baik. Okey, untuk makluman ataupun secara keseluruhan dia, sebelum saya bagi keseluruhan, tadi kita dah belajar kan sama-sama, Irfan? Sama-sama. Kita dah belajar mula-mula tadi belajar tentang jenis kehidupan liar. Yang kedua, Kita boleh kepentingan. Okey. Yang Lepas tu, ketiga, kegiatan yang mengancam. yes. Dan usaha untuk pelihara dan melihara. Itu yang telah kita pelajari tadi. Baik. Okey, dan jangan lupa cikgu. untuk dapatkan bahan-bahan Di mana, dari cikgu? Sumberku. Sumberku. Banyak berkaitan Okey. dengan topik ini boleh diperolehi di laman web Sumberku. Baik cikgu. Okey. Terima kasih Cikgu Fitri kerana bersama Irfan hari ini. Seronok Irfan belajar dengan cikgu mengenai Alhamdulillah. kehidupan liar di Malaysia, dan Irfan harapkan ilmu yang telah dicurahkan oleh cikgu dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton kita hari ini. Lah cikgu, kalau rezeki kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum. See ya.